Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu pernah ditawar oleh orang kafir di sebuah rumah yang tidak berbumbung, dan mereka memasukkannya ke dalamnya supaya tubuhnya dibakar sinar matahari. Namun imamnya telah meringankan penderitaannya. Dia berasa lapar, namun imamnya telah membuat dirinya tetap berasa kenyang. Dia berasa haus dahaga, namun imamnya dapat menghilangkan rasa dahaganya. Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, sahabat yang diseksa di Mekah oleh keluarga Al-Harith. Sebab dalam perang Badar dia bunuh Al-Harith. Sahabat ini diseksa, dipaksa supaya keluar Islam. Di antara macam-macam bentuk siksaan yang dialami, dia dikurung dalam rumah yang tidak berbumbung, keliling batu, tubuh badan dia dirangkai. Bila datang siang hari, cahaya matahari memancar sehingga membakar tubuh dia. Dalam keadaan dia tidak diberi makan ini, dia berasa lapar, namun imamnya telah membuat dirinya tetap berasa kenyang. Dia berasa haus dahaga, namun imamnya dapat menghilangkan rasa dahaganya. Salah seorang perempuan yang tergolong keluarga kepada Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu, dia berkata, semoga Allah menukar rahmat kepada Khubayb. Demi Allah, aku pernah melihatnya tak kala dia kurung di Mekah, dalam sebuah rumah kosong yang tidak berbumbung. Namun demikian dia dapat memakan buah anggur dari masa ke semasa. Aku tidak tahu dari manakah dia memperoleh buah anggur itu. Berlaku karamah sahabat yang diseksa walaupun tidak diberi makan ini. Setiap kali orang kita ke lubang tengok Khubayb ini hidup ke mati dia di dalam, tengok mulut dia punya buah anggur. Sedangkan musim itu bukan musim anggur. Yang kata orang yang dikurung ditawar, kalau duduk luar bebas pun tak temang. Tiba-tiba Khubayb dari masa ke semasa dia sentiasa punya buah anggur. Khubayb radhiyallahu anhu sama seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kullama dakhala 'alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksudnya setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati di sisinya, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hei Maryam, dari manakah kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada sesiapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Surah Al-Imran ayat 37. Siti Maryam mau kepada Nabi Isa. Maryam ini dijaga oleh Nabi Zakaria, diwakaf oleh ayah dia, oleh mak dia daripada dia baby lagi. Dia dibesar oleh Nabi Zakaria. Maryam dia tidak ke pasar, dia tak masak seperti mana kebiasaan orang lain. Dia duduk atas jadah. Kalau hari ni duduk atas jadah 24 jam ibadat di mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria tengok Maryam pergi ke mihrab, wajah indaha rizqan, didapati di si Maryam ada makanan. Jadi harikah pelik Nabi Zakaria daripada mana makanan ini. Sedangkan Maryam ni dia tak masuk, dia tak terpasuk. Qala ya Maryam anna laki hadha. Nabi Zakaria tanya Maryam, daripada mana kamu dapati makanan?
Qalat huwa min indillah, Maryam kata makanan ini daripada sisi Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah diberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki tanpa hisab. Inilah cerita Maryam ni, dia dapat rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga. Samalah Hubik tadi, seperti mana Maryam Aisyah dia dalam keadaan dia dikurung, diseksa, tak diberi makan minum, tiba-tiba dia tetap kenyang. Iman dia menghilangkan lapar dia, iman dia menghilangkan dahaga dia. Memandangkan hukuman itu tidak memberi sebarang kesan ke atas Hubik, maka orang kafir Mekah tersebut menyeretnya keluar menuju ke tali gantung. Macam-macam usaha, paksaan, seksaan yang dikenakan kepada Hubik supaya dia keluar daripada Islam, tidak berjadi. Sebab iman Hubik ini sudah bertunjang berkumbi. Iman Hubik seperti mana Imam Masyidah di zaman Fir'aun, yang sanggup dirukuh hidup-hidup dalam air yang menggelegak, tak berganjak iman. Seperti mana Imam Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhuma yang sanggup dibunuh di awal Islam, tak keluar daripada agama Islam. Imam Bilal bin Rabah yang dipajang hidup-hidup di tengah padang pasir, letak batu besar pula atas dia, pasir keluar Islam, juga tidak berganjak Imam Bilal bin Rabah. Khabar al-Amrah yang dipanggang hidup-hidup atas bara api, sehingga mati bara api sebab air lemak tubuh dia jatuh atas bara api, juga tidak berganjak iman. Begitulah Hubik bin Adi radhiyallahu anhu yang dibakar hidup-hidup dalam rumah yang tidak berbumbung, dikelilingi dengan batu, tubuh badan pula dirantai dengan besi. Datang cahaya matahari membakar tubuh badannya, tak berganjak imannya. Akhirnya letih orang seksa ni, dia kena seksa tak ada apa-apa. Tukang seksa akhirnya letih, mati akal, putus asa. Akhirnya mereka memutuskan nak bunuh Hubik. Mereka ingin membunuhnya, menggantung mayatnya di atas tiang dalam keadaan disalib sampai menikmati pemandangan tubuhnya telah disalib tersebut. Cerita orang jahiliyah, walaupun mereka kafir, walaupun mereka sembah berhala, walaupun di Kaabah dipenuhi dengan berhala, tapi mereka sangat memuliakan tanah haram. Mereka tak bunuh orang di tanah haram. Seksa-seksa siapa terajam buat, bunuh mereka tak buat. Itu patalangan Ansar, masyarakat Arab jahiliyah. Walaupun mereka geram, mereka dendam pada Hubik ni, mereka tak bunuh Hubik di tanah haram. Bila mereka buat keputusan nak bunuh Hubik, mereka heret Hubik pergi ke Tan'im, tanah halal. Atau bila kita pergi Mekah buat umrah haji, bila kita ambil mikot di Masjid Sayyidah Aisyah yang paling dekat dengan Masjid Haram, berapa 6 kilometer, biasa mau tahu yang akan cerita peristiwa pembunuhan Hubik berlaku di situ. Tak jauh daripada masjid itu, dalam 200 meter macam tu je. Peristiwa Hubik dibunuh. Apakah kesalahan Hubik sehingga diperlakukan demikian? Adakah dia mencuri? Benarkah mereka akan membunuhnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Apakah kamu akan membunuh seorang lelaki hanya kerana dia menyatakan Tuhanku adalah Allah? Surah Al-Mu'min. Orang-orang kafir berhimpun beramai-ramai di sebuah perkampungan di pinggir Mekah untuk menyaksikan pembunuhan kejam ke atas Hubik radhiyallahu anhu. Ketika itu dia berkata,
Sudikah kamu memberiku waktu sekejap sahaja agar aku dapat melaksanakan solat 2 rakaat sebelum kalian membutuh. Sebelum Hubib disalib, digantung, sebelum dia dibunuh, dia minta nak sembahyang 2 rakaat. Mereka berkata, silakan, solatlah engkau terlebih dahulu. Lalu Hubib diizinkan untuk sembahyang 2 rakaat. Hubib pun mengambil wudhu. Dia tahu setelah mengerjakan sembahyang 2 rakaat dia akan mati di bumi. Lalu dia melaksanakan solat 2 rakaat dengan cepat. Dan setelah selesai mengucapkan salam, dia terus berkata, demi Allah yang tiada Tuhan selain dia, amal yang ambil, kalaulah bukan kerana aku khawatir bahawa kalian akan mengatakan aku sengaja mempanjangkan solatku kerana aku takut mati, pasti aku panjangkan sembahyang. Tiba-tiba Hubib disegerakan sembahyang. Sepatutnya dia panjangkan sembahyang dia, baca Quran ayat panjang-panjang untuk melengokkan masa dia dibunuh. Tiba-tiba cepat, bacaan dia cepat, tahiyat cepat bagi salat. Mana tak siapa dah Hubib ni dah mati. Sebab dia tahu apa yang bakal dijumpai sekejap lagi. Di mana tempat dia sekejap lagi. Hubib kata, kalau aku tak bimbang, kamu sangka aku takut mati, aku boleh panjangkan sembahyang aku tadi. Lengokkan masa supaya aku ni, lengokkan masa supaya aku ni lambat dibunuh. Kemudian dia berkata lagi, ya Allah, beritakanlah kepada Rasulmu apa yang bakal kami jumpai nanti. Tak ada apa-apa lagi dah. Berdoa kepada Allah Ta'ala, suruh sampai kita gembira kepada Nabi SAW apa yang bakal dia jumpai. Mana hidung dah bau dah, dah bau dah syurga, dah rasa dah dekatnya syurga, dah rasa dah hampirnya syurga. Musa bin Uqbah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa saat Hubib bin Adi radhiyallahu anhu akan dibunuh di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah ketika itu berdoa, semoga kamu selamat wahai Hubib, semoga kamu selamat wahai Hubib, semoga kamu selamat wahai Hubib. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, minta keselamatan kepada Hubib. Ingat, minta selamat daripada dibunuh, rupanya selamat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hubib bin Adi radhiyallahu anhu mendoakan kaum pejenayah itu dengan berkata, ya Allah, hancurkanlah perkumpulan mereka, bunuhlah mereka dengan kejam, dan janganlah sampai ada yang tersisa seorang pun dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya mereka menaikkan dia ke hati yang salib. Adakah dia menangis ketika itu? Tidak. Sebab seorang wira tidak akan menangis ketika dia akan mati. Adakah dia merasa genta ketika itu? Tidak. Sebab seorang pahlawan tidak pernah merasa genta menghadapi kematian. Malah dengan tegas dia berkata, aku tidak peduli ketika aku dibunuh dalam keadaan Muslim, adalah keadaan aku orang Islam. Walau dengan cara apa pun mereka membunuhku, namun aku tetap mati berjuang di jalan Allah. Semua itu terjadi hanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dia memberkati setiap sudut dari tubuhku yang akan berkecai, kemudian dia mati terbunuh, namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dia hidup bersama para syuhada. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat, bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, farihina bima ataahumullahu min fadlih. Dan jangan kamu menyangka orang-orang yang mati berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mati, bahkan mereka
hidup di situ mereka mendapat rezeki, mereka bergembira dengan kurniaan yang Allah telah berikan kepada mereka, iaitu syurga. Orang mati syahid ni orang tak mati, mereka hidup situ mereka. Sebab bila keluar saja roh daripada jasad orang mati syahid, nyawa daripada badan orang mati syahid, roh orang mati syahid akan dinaungi oleh malaikat-malaikat yang sayap-sayap mereka. Kemudian roh itu akan dibawa naik ke langit. Allah Ta'ala akan bercakap dengan orang mati syahid dengan percakapan langsung tanpa memerlukan juru bahasa. Allah Ta'ala akan meredai mereka. Kemudian roh mereka akan diletak dalam burung tu, paruh. Diletak dalam paruh burung. Lalu burung tu mengelilingi syurga. Duk keliling syurga, makan makanan syurga, minum minuman syurga, sungai-sungai dalam syurga. Kemudian burung tadi dia akan transit di tepi arasy. Dia akan transit itu di tepi arasy sehingga Allah dah hancurkan langit bumi sampailah hari kiamat. Inilah kedudukan orang mati syahid, mereka hidup situ mereka. Arasy makhluk Allah Ta'ala yang paling tinggi, yang paling besar, lebih besar daripada langit bumi, lebih besar daripada kursi. Wasi'a kursi samawati wal ardh, luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Makhluk yang nama kursi itu menghadapkan langit bumi besar. Arah besar dari kursi lagi. Langit bumi nak banding dengan arah ibarat debu di langit bumi. Mengikut riwayat yang paling sahih dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW, ketika Nabi SAW naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi SAW tidak sampai ke arasy, tak sampai ke arasy. Sidratul Muntaha itu malaikat Jibril tak boleh pergi kan? Bila Nabi SAW nak naik ke Sidratul Muntaha, tiba-tiba Jibril tak pergi. Nabi tanya, takkan kekasih nak tinggal kekasih dia seorang-seorang? Terganggu nak tinggal aku, seorang-seorang aku pergi. Kata Jibril, aku setakat ni je Muhammad, setakat ni je. Kalau aku lakuh nanti ni terbakuh ni aku ni, terbakuh Jibril. Tak boleh, setakat tu ada lagi. Nabi SAW pergi ke Sidratul Muntaha, Indah Jannatul Ma'wa. Di situlah, di sini ada Jannatul Ma'wa. Arah ni tinggi lagi, besar lagi. Dan dua nama kata arah ni apa ni? Bumbung syurga. Ada yang kata pendapat itu. Wallahu a'lam. Tapi sebesar arah itu, sehebat-hebat arah, orang mati syahid bergegur arasy. Seperti mana kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang terkena senjata dalam peristiwa Ahzab. Oleh kerana perang Ahzab ni perang berpaling, jadi musuh tak boleh nak serbu masuk Madinah kota. Akhirnya mereka lempar tombak, lepas panah. Seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Uhud dia nak selamatkan anak An-Nadhr yang muka parah dalam perang Uhud. Ilaika anni ya Sa'd wallazi nafsi biyadihi innani ajidu rihal jannah biduni Uhud. Menjauh kamu daripada aku wahai Sa'ad. Maknanya biarkan aku begini, jangan awak luka aku ni. Tak sangka rupanya anak An-Nadhr nak mati. Demi Allah yang menguasai jiwa, sungguhnya aku sudah cium bau syurga. Sudah terbau sekarang syurga tu.
min duni Uhud, di sebalik bukit Uhud ni je. Tak nak dah dunia ni, tak nak dah segala-gala atas dunia, tak nak dah anak-anak tak. Dia tak bagi saat bin Muhammad dekati dia untuk rawat luka dia, sebab tak sabar dia nak bertemu syurga Allah Subhanahu wa taala, masuk syurga Allah taala, makan makanan dalam syurga, minum minuman dalam syurga. Dia saat bin Muhammad dalam peristiwa berikutnya, peristiwa Ahzab, dia terkena senjata, kena panah lah. Bila kena panah, dia tak mati selalu. Ada kata segudang, ada kata setang lepas pada itu dia mati. Tapi kesan daripada senjata itu dia luka. Pendarahan dia tak henti. Mana dia sakit lah. Sakit. Ada sahabat Talhah radhiyallahu anhu, Nabi kata wajib Talhah, wajib Talhah, wajib Talhah masuk syurga. Sebab apa Nabi kata wajib Talhah masuk syurga? Wajib Talhah, wajib Talhah ni masuk syurga. Cerita dalam perang Uhud, tiba-tiba riuh, Muhammad dah wafat, Muhammad dah mati, Muhammad dah syahid. Musuh dia lakukan serangan safar yang menyebabkan orang Islam jadi kelang kabut. Orang mereka paling cinta di atas dunia diberitakan sudah mati, sehingga ada di kalangan tentera Islam letak senjata. Tak nak berperang dah, Nabi wafat dah. Bila kecoh Nabi dah wafat ni, Nabi SAW ketika itu pakai baju dua lapis, dir'an, baju besi dua lapis yang dipakai dalam peristiwa. Ada ulama kata baju Nabi pakai selapis sahaja 10 kayu ke? Lebih 20 kayu. Bayangkanlah dua lapis ni. Kita pakai 3 kayu pun tak bercadang. Baju besi. Lalu Nabi SAW naik satu batu. Nak naik untuk istihad bahawa Rasulullah hidup lagi, untuk mencernihkan keadaan kekeliruan orang mengatakan Nabi dah wafat ni. Nabi nak naik satu batu, tiba-tiba sakut dengan baju. Kok dua lapis duduk tubuh Nabi, baju tu berat, jadi nak banyak baju tak boleh. Lalu Talhah dia padah belakang dia supaya Nabi bijak belakang dia, supaya Nabi bijak belakang dia ni untuk Nabi lepas naik batu. Lalu Nabi SAW bijak belakang Talhah, akhirnya Nabi berjaya naik atas batu. Akhirnya orang nampak Rasulullah masih hidup, akhirnya semangat untuk Islam naik balik. Jadi Talhah orang yang menyebabkan hilangnya fitnah, kekeliruan tadi. Jasa Talhah yang besar itu, Nabi kata aujabat Talhah, wajib Talhah masuk syurga. Nabi sebut wajib masuk syurga, bukan semata-mata atas belakang dia Nabi bijak. Ada riwayat kata lepas perang Uhud tu didapati belakang Talhah tu ada puluh-puluh tusukan pedang lembing nombok pada belakang dia, berlubang di belakang dia. Setiap kali senjata nak hantar ke Nabi, dia peluk Nabi. Tapi dia tak syahid. Dia tak syahid dalam peristiwa Uhud, dia tak syahid dalam peristiwa Ahzab. Dan dia syahid bila? Dia syahid dalam peristiwa Al-Jamal, perang orang Islam lawan orang Islam. Kan Al-Jamal dengan Pasifik kan? Orang Islam berperang dengan orang Islam pernah berlaku waktu itu. Al-Zaman Sayyidina Ali. Di situ syahidnya Talhah. Ketika Sayyidina Ali lalu dengan kuda dia, tengok jasad Talhah terbangin tangan. Segera Sayyidina Ali turun. Cepat Sayyidina Ali turun,
maknanya riba jasad dia, sapu buat apa ni, debu yang ada pada muka dia, yang ada pada janggut dia. Menangis saya kata saya Ali, semoga Allah Ta'ala memberkati kamu wahai Abu Muhammad. Semoga Allah Ta'ala hilangkan dalam diri kita ni sifat taklid, seperti mana ahli syurga Allah Ta'ala hilangkan sifat taklid dalam firman-Nya surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Yang bermaksud dan kami lenyapkan pada hati-hati mereka apa huni syurga Allah Ta'ala buat dalam hati itu, min ghillin, daripada perasaan dengki, hasad, dendam, ikhwanan ala sururin mutaqabilin, yang menjadikan mereka hidup saling bersaudara, berhadap-hadapan di atas limpah-limpah. Adalah cerita ahli syurga, amanah hidup mereka boleh bersaudara, boleh menghadap muka antara satu dengan yang lain, sebab sifat taklid dibuang oleh Allah Ta'ala. Taklid ni sifat hasad dengki. Nah, kita atas dunia tu aman hidup sebab apa? Sebab apa? Sebab ada perasaan dengki, dendam, tak puas hati. Nah, siapa adik-adik yang temu sebab taklid kan, padahal nak pintu di rumahnya, ni rumah apa, ni rumah hati. Ya, tapi tak tegur siapa. Kalau kebetulan buka pintu masa sama-sama nak keluar, tengok apa tengok tu, mak ni kecil mandi, mak ni darah tinggi. Pintu ya wali. Kena seteru boleh jadi. Nak cerita kuatnya taklid ni. Apa Allah Ta'ala ajar kita doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tuhan kami, ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang terdahulu dengan iman, dan jangan kamu jadikan pada hati kami ini ghillan, taklid, dengki, hasad, iri hati kepada orang-orang yang beriman. Ini doa Allah Ta'ala ajar supaya kita ni minta Allah Ta'ala buang sifat taklid. Bila tak ada sifat ni, kita ni akan jadi penghuni syurga. Nah, ada satu hadis Nabi kata apa? Yadkhulu 'alaikum al-ana min hadzal bab rajulun min ahli al-jannah. Akan masuk kepada kamu sekali dari pintu ini seorang lelaki daripada penghuni syurga. Lalu masuk seorang lelaki, baru siap berwudu, basuh muka dia dengan wudu, jatuh menikitkan air wudu, semayang 2 rakaat, duduk. Esok Nabi sebut pula benda yang sama, orang yang sama masuk. Hari ketiga Nabi ulang lagi, orang sama juga. 3 hari turut-turut Nabi sifat lelaki itu rajulun min ahli jannah, seorang lelaki daripada penghuni syurga. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kuat beribadah, bila dengar Nabi kata begitu, dia ikut orang kepada rumah dia, lalu minta izin nak bermalam 3 malam, nak siasat cek tengok amalan apa dia lebih pada orang. Siapa Nabi sifatkan dia penghuni syurga, lalu diizinkan dia bermalam di rumah lelaki itu 3 malam. Tiba-tiba kecewa Ibnu Umar bila mana tak temu amalan hak lebih daripada orang. Sembahyang dia, puasa dia, tahajud dia, baca Quran dia, tidur bangun dia, sama dengan orang. Tak tahu kat mana lebih dia. Bila cukup 3 hari, Ibnu Umar minta izin nak balik. Sebelum melangkah kaki keluar, Ibnu Umar tanya. Hari itu waktu di masjid, Nabi beritahu akan masuk daripada pintu ini seorang lelaki daripada penghuni syurga. Tiba-tiba kamu masuk. 3 hari turut-turut Nabi sifatkan kamu ni penghuni syurga, tapi 3 hari aku duduk rumahmu ni, aku siasat tengok amalan kamu, tidak ada hak lebih kamu buat daripada orang lain. Sebenarnya apa amalan kamu yang lebih pada orang lain? Lalu jawab lelaki itu, aku dibuat amalan tak lebih pada orang yang sama ni. Sembahyang, aku puasa, aku buat orang buat benda yang sama.
Moga semua ikut Nabi SAW. Cuma satu je kata lelaki. Akhirnya pecah rahsia yang kalau duduk setahun takkan temu amalan. Cuma satu kata dia, setiap kali aku nak tidur malam, aku tak akan simpan perasaan dendam, dengki, hasad kepada mana-mana orang beriman. Makna dia tidur dalam keadaan dia maafkan semua orang. Kita pula kalau balas semua orang 3 hari tak boleh tidur. 3 hari tak boleh tidur. Kena marah orang punya bahasa. Kadang-kadang tak boleh tidur tu bukan pada minggu lepas. Ada semalam ke minggu lepas. Zaman sekolah hari ni mari ingat balik. Tak 40 tahun lepas. Tak boleh tidur dah. Nak cerita tempat yang tak boleh. Jadi nak sahabat aku ni. Tak nak tidur macam aku tak akan simpan rasa marah dendam pada orang. Aku maafkan semua orang. Makna dia tidur dalam hati dia sejahtera. Bila dengar kata-kata lelaki ini, kata Ibnu Umar, inilah kemenangan kamu ke atas kami. Marilah memenang kami semua kalah. Tak lawan kamu. Rupanya hati dia dengan ahli syurga sama. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surat mutaqabilin. Yang kami jadikan dan kami lenyapkan pada hati mereka, yakni penghuni syurga, daripada perasaan dendam, dengki, hasad yang menjadikan mereka saling bersaudara, berhadapan-hadapan di atas timah-timah. Jadi telah tadi Nabi isyaratkan dia ni ahli syurga kerana pengorbanan dia yang begitu menakjubkan kepada Islam, dan sanggup berkorban yang menunjukkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Balik Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adh ni dia kena senjata. Dia tak mati dulu. Sebulan selepas tu dia meninggal. Pada hari meninggalnya Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, bergegur arah Allah Subhanahu wa taala. Arah makhluk paling besar paling tinggi ni bergegur. Bergegur arah Allah taala pada hari tercabutnya ruh daripada jasad Mu'adh, Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Beribu malaikat ini ruh dia naik ke langit. Berlari bidadari sangkut dia di syurga. Siapa ada riwayat kata muka Nabi jadi malu. Nampak malu muka Nabi waktu cerita bidadari itu. Sebab apa? Nak cerita bidadari ni laju sangat berlari sama Mu'adh sampai selak kain. Kalau tak istilah kita selak kain, siapa nampak tak wajah malu Nabi SAW. Cerita Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Ada raja yang besar, dia hadiah Nabi SAW baju jubah sutera. Zaman itu sutera ni mahal, hari ni mahal juga. Sutera. Bila Nabi dapat hadiah daripada pembesar sutera ni, sahabat pun berebut nak pegang. Nak pegang lembutnya, selesanya, mahalnya, kualiti kain dia ni. Nabi kata apa? Ata'jabuna min zalik? Adakah kamu rasa takjub? Kain jubah sutera ni. Ata'jabuna min zalik? Lamanadilu Sa'ad bin Mu'adh fil jannah khairun min hadha. Sapu tangan Sa'ad bin Mu'adh dalam syurga tu Nabi kata jauh lebih baik, lebih mahal daripada sutera orang pegang. Muka saya takjub dah sutera orang raja ni daripada aku. Nak banding dengan sapu tangan Sa'ad bin Mu'adh dalam syurga, lebih baik lagi, lebih mahal lagi. Nak banding sutera yang di dalam yang didapat daripada hadiah pembesar tadi. Jadi akhirnya apa ni, Khubayb bin Amir radhiyallahu anhu dia pun dibunuh syahid. Kemudian jasadnya digantung. Mereka seksa lagi Khubayb, tak puas hati, gantung pula jasadnya di tanah ini.
atas solik itu digantung. Keluarga Al-Harith 40 orang jaga jasad. Tidak dibenarkan mana-mana orang turunkan jasad. Dia nak jasad tu merempuh atas tiang tu sampai bila-bila. Bila Nabi SAW tahu Khubayb bin Adi radhiyallahu digantung jasad selepas syahid, Nabi tanya sahabat, siapa yang sanggup turunkan Khubayb bin Adi daripada gantungan? Pada ke bumi kali ini. Lalu seorang sahabat nama dia Sayyidina Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, 10 sahabat dijamin syurga. Salah seorang Sayyidina Zubair, saya ya Rasulullah, kata Sayyidina Zubair, sanggup korban nyawa untuk selamatkan jasad sahabat dia yang dibunuh di tanah ini. Kemudian seorang lagi sahabat nama dia Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, saya ya Rasulullah. Lah Nabi dah suruh 2 orang ni masuk Mekah. Walaupun Nabi tahu harga dia nyawa. Bukan mudah nak selamatkan jasad Khubayb ni. Nak kena masuk Mekah, kena pergi tanah ini. Kemudian jasad tu dikawal oleh puluh-puluhan. Kalau ada pembunuh faham, pengawal-pengawal dijaga. Lalu 2 orang ni masuk Mekah. Mak pergi ke tanah. Lalu mereka cari masa. Ketika mana letih lada mengatur 40 orang ni, akhirnya mereka ambil kesempatan itu dah. 2 orang ni turunkan jasad Khubayb. Lalu pikul bawa lagi. Tapi jauh mana boleh hari kedua orang jasad mayat. Mayat orang ni nak angkat 2 orang kalaga. 40 orang bila sudah dikejar. Akhirnya Miqdad Aswad dengan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhu ni tahu dah dia tak lagi jaga celaka jauh. Dia letak jenazah Khubayb, lalu 2 orang nak hadap 40 orang. Mana sanggup mati untuk pertahankan jenazah jasad sahabat mereka. Ada riwayat kata bumi terbelah, ambil jasad Khubayb tiba-tiba hilang daripada penglihatan mata. 40 orang ni akhirnya tengok tinggal Sayyidina Zubair dengan Miqdad. Jasad Khubayb tak ada. Dan mereka kenal 2 orang. Walaupun 2 orang je, belum tentu 40 orang boleh mengalahkan 2 orang ni. Tak kena jaga, bini rumah jadi jaga, anak rumah jadi yatim. Lalu mereka kata kita ditukarkan untuk jaga Khubayb, bukan berhadapan dengan 2 orang. Akhirnya mereka betul tak jadi berhadapan, akhir patah balik, akhir 2 orang sahabat selamat. Inilah kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Orang yang bertemu dengan syurga Allah Subhanahu wa taala kerana perjuangan dia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan satu korban yang sanggup juga diri harta benda untuk capai syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.